Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi liqa'ina al-jadid al-mutajaddid insyaallah. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum? Malam ni kita tak ramai datang rasanya. Adalah alhamdulillah. 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 Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar insyaallah ya. Dengar. Jelas. Alhamdulillah. Okey, baik. Jelas insyaallah. Takut tak dengar ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kaji lagi insya-Allah sikit apa yang kita dah belajar. Fi'lul madhi kita dah belajar insya-Allah, bentuk-bentuk fi'lul madhi. Bentuk-bentuk fi'lul madhi kita dah belajar alhamdulillah. Bentuk-bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari'. Dan hari ni kita sebagaimana yang kita kata dulu, kita dah belajar fi'il amar. Fi'il amar ya. Jadi konsep fi'il amar ni sekali lagi kita ulang insya-Allah. Konsep fi'il amar ni adalah perbuatan ataupun kita kata dalam bentuk dalam bentuk suruhan, ataupun kalau dengan Tuhan kita kata doa, permintaan, suruhan, semuanya konsep fi'il amar tu. Dia bukan maknanya perintah atau amar tu, dia minta, doa, rayu, semuanya fi'il amar tu. Semuanya melibatkan fi'il amar. Baik. Dari segi masanya, fi'il amar ni adalah dia melibatkan fi'il mudhari'. Dia melibatkan fi'il mudhari', masanya masa mudhari', iaitu masa sekarang ataupun masa akan datang. Maknanya perintah tu apabila kita suruh, dia boleh berlaku sekarang ataupun boleh berlaku akan datang. Benda tu. Itu konsep fi'il amar ya. Dan orang yang kita suruh buat tu, dia menjadi pembuatnya. Pelakunya ialah orang yang kita suruh tu. Kalau kita suruh orang tu membaca iqra', maka orang yang kita suruh tu ialah anta, ialah orang yang kedua, bukan kita, orang yang kedua. Itu dia anta. Itu konsep fi'il amar insya-Allah. Dan juga kita belajar dulu fi'il amar ni dia berasal daripada mudhari', sebab dia menggunakan zaman ataupun masa mudhari'. Dia menggunakan masa mudhari'. Cuma bentuk dia fi'il amar dengan cara kita buang tanda mudhari'. Sebab beza fi'il amar dengan fi'il mudhari' ni hanya sikit saja, iaitu tanpa tanpa tanda mudhari' kan. Kita perasan kan, tanda mudhari' dibuang kan. Tanda mudhari' itu dibuang, iaitu ya dan sebagainya dibuang ni, tanda mudhari'. Yang kedua, tanda dia punya simbol yang ketaranya adalah di akhirnya akan dimatikan ya. If'al dimatikan akhir. Manakala mudhari' dia masih lagi ada tanda i'rab dia, yang dekat sini dia terus matikan je, if'al, af'al. Jadi kalau yaf'alu dia jadi if'al. Kalau yaf'ilu dia jadi if'il. Kalau yaf'ulu dia jadi uf'ul. Itu fi'il amar. Kalau yuf'ilu, wazan nombor 2, iaitu daripada af'ala yuf'ilu, fi'il amarnya berbunyi af'al. Itu lain sikit. Lain, berbeza dengan yang lain kan. Yang ni kita buang tanda mudhari', dia ambil balik dia punya alif yang asal pada fi'il madhi itu. Akhirnya untuk wazan nombor 2 sahaja, dia akan jadi af'al. Jelas tu insya-Allah tu? Jelas tu insya-Allah. Yang lain-lain tu hanya kita buang tanda mudhari' sahaja. Yufa'ilu dibuang tanda mudhari' menjadi fa'il. Yufa'ilu dibuang tanda mudhari' menjadi fa'il. Yafta'ilu ifta'il. Yanfa'ilu infa'il. Yatafa'alu tafa'al. Tengok tu dikekalkan bentuk baris fa'il mudhari'. Tafa'al. Yatafa'alu tafa'al. Yastaf'ilu istaf'il. Yastaf'ilu istaf'il. Itu adalah fi'il amar. Dan untuk pengetahuan kita yang kedua yang perlu kita tahu ialah fi'il amar. Dia sampai bentuk dia tu, fi'il amar ni biasanya dia melibatkan second person. Dia tidak ada orang yang dia, tak ada. Kita tak boleh suruh dia tak boleh suruh dia. Kita mesti suruh awak ataupun kamu saja. Dengan sebab itu dia punya pelaku dia, kalau zero tidak ada tanda pelaku original if'al, maka kita automatik kita referkan pelakunya adalah awak. Kalau dia kata iqra', bermaksud kita suruh dia membaca. Iqra' bermaksud iqra' anta. Anta iqra' bermaksud awak baca. Kalau perempuan tambahkan ya, iqra'i ya. Kalau ramai-ramai iqra'u. Kalau perempuan ramai iqra'na. Kalau dua orang iqra'a. Itu dia punya simbol-simbol pelaku. Tapi kalau dia kosong macam ni,
sebagai automatiknya dia punya pelaku dia ialah anda, awak, second person. Iqra. Itu dia fi'il amar. Baik, kita sambung latihan kita yang minggu lepas tu, iaitu latihan kita berkenaan dengan doa. Beberapa doa yang kita ambil daripada Al-Quran untuk kita buat latihan fi'lul amri, insya-Allah. Di dalam doa kita tak panggil perintah pesuruhan, kita panggil doa. Perbuatan dalam bentuk doa, sebab kita di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak dikira perintah, ia adalah doa atau permintaan ataupun rayuan, insya-Allah. Baik, kita kembali kepada doa kita hari tu. Doa kita hari tu, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap doa kita hari tu. Baik. Ini doa kita hari tu, insya-Allah. Doa kita hari tu. Rabbana sami'na. Di samping itu kita juga akan ulang kaji perbuatan-perbuatan lain yang kita lalui, fi'il madhi, fi'il mudhari', juga fi'il amar. Hari ni kita belajar, insya-Allah. Jadi saya tunjukkan dulu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang ni kita dah baca kan minggu lepas? Dah baca ya, insya-Allah. Dah baca dah kan? Jadi kita tak perlulah kita lalu sekaligus, insya-Allah. Lepas tu pergi pada doa lain. Baik, kita ingat sekali, insya-Allah. Aminu tu fi'il apa tu? Fi'il amar kan? Wazan nombor berapa tu? Wazan nombor apa? Wazan nombor amana? 2. Wazan nombor 2. Amana. Yu'minu. Jadi kalau fi'il amar ni adalah amin. Amin. Ramai-ramai. Aminu. Nombor 2. Baik. Faghfir. Faghfir. Fi'il amar juga. Wazan nombor fi'il amarnya wazan nombor 1. Wazan nombor 1. Daripada perkataan ghafara, yaghfiru, yaghfiru, akhir menjadi ighfir. Ighfir. Fi'il amar wazan nombor 1. Baik. Yang kaffara, yang ni kafir, kafir. Kafir. Wazan nombor apa? Kafir ya. Wazan nombor 3. Iaitu sebut fi'il madhi dia. Kaffara. Fi'il mudhari'. Yukaffiru. Fi'il amalnya adalah kaffir. Alhamdulillah. Tawaffana. Tawaffana kita dah baca dulu. Dia adalah wazan nombor 8. Daripada root dia waw, fa dan ya kan. Tawaffa. Ya tawaffa. Fi'il amalnya adalah tawaffa, dibuangkan ya di akhir itu, iaitu huruf illah, jadi tawaffa saja. Na tak masuk, na tak masuk. Na itu bukan bahagian perbuatan tu. Na itulah asing sebenarnya, tapi digabungkan sekaligus. Tawaffana. Tawaffa saja, iaitu wafatkan kami bersama orang yang baik. Selesai tu, insya-Allah. Tak apa, kita pergi pada ayat lain pula hari ni, ataupun doa lain. Baik. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika ya wala tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina, Rabbana wa atina. Tolong betul kan kalau saya silap baca, insya-Allah ya, betul kan ya? Takut jelah Quran ni kita kena hati-hati bacaan dia. Rabbana wa atina. Kadang-kadang kita baca Rabbana atina, lupa waw tu ada. Rabbana wa atina. Betul ya? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Fi'il amar satu je, iaitu atina ni. Atina ni fi'il amar. Atina. Sekejap lagi kita akan tahu bagaimana bentuk fi'il amar tu, insya-Allah. Sebelum kita pergi pada fi'il amar tu, kita pergi perbuatan lain. Ada lagi tak fi'il madhi ke fi'il mudhari' dalam ni? Tengok sekali insya-Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Wa'adtana ni fi'il apa agaknya? Wa'adtana ni dia adalah waw ain dal. Root dia waw ain dal. Itu wazan nombor berapa? Itu fi'il apa tu agaknya? Fi'il apa agaknya? Madhi. Fi'ilun madhi. Betul. Fi'ilun madhi, iaitu wa'ada. Rootnya ialah waw ain dal. Wa'ada ya. Lepas tu wa'ada tu dia ada pembuat dia ta di akhir tu. Jadi ta, wa'atta. Engkau telah apa? Engkau telah apa? Jadi kau telah apa tu kita kena tahu dia waw ain da, root itu. Waw ain da maksudnya janji kan?
janji. Jadi wa'adtana, engkau telah janjikan kepada kami. Wa'adtana, fi'il madhi, pelakunya ialah ta, awak. Wa'adtana itu fi'il madhi. Ada satu lagi, tukhzina. Ni wazan nombor apa dengannya? Ini fi'il apa ni? Tukhzina ni. Tukhzina. Tukhzina. Mudhari. Ya, ini fi'il apa tu? Sebut fi'il dulu. Fi'il madhi. Bukan fi'il madhi tu. Itu fi'il mudhari'. Mudhari. Ya, tukhzina, fi'il mudhari'. Tukhzina, fi'il mudhari'. Macam mana nak dapatkan fi'il mudhari' tu? Fi'il mudhari' ini jatuhnya daripada wazan nombor berapa ya agak-agaknya? Agaknya nombor apa wazan kalau tu depan tu agaknya? Kalau kita tengok kita punya apa nama ni, jadual kita ni, agaknya kalau tu ni dia jatuh kat sini kan, wazan nombor ni kan, wazan nombor 2 kan, tukhzi. Begitulah keadaannya. Tukhzi, cuma tanda mudhari'nya adalah ita kan, yukhzi jadi tukhzi. Wazan nombor 2. Okey, baik. Wazan nombor 2, tukhzi. Baik, wazan nombor 2, tukhzi. Na ni adalah perkataan berasingan ya. Na ni adalah perkataan yang berasingan, macam wa'atana juga dia punya kami. Jadi tukhzi ni dia wazan nombor 2. Apa agaknya dia punya root dia? Root dia apa agaknya? Root ni adalah kha, Ya, khozaya. kha, zai dan ya. Ada huruf illah di sini. Ada huruf illah di sini ya, di tengah ni ada huruf illah. Huruf illah sama ada wa ataupun ya, sebagaimana kita tahu. Jom kita tengok insya-Allah dalam kamus kita. Kha, za dan huruf illah. 98. Zai dan huruf illah. 98. 98 ya. 98. Kha, zai dan ya. Ini dia. Ini perbuatannya. Ini dia. Kha, zai dan huruf illah kan. Ini perkataannya. Jadi yang perkataan tukhzi itu dia jatuh pada wazan nombor 2 kan. Wazan nombor 2 bunyinya macam mana? Af'ala yuf'ilu menjadi akhza, fi'il mudhari'. Yukhzi. Akhza itu perbuatannya. Akhza ini perbuatannya. Akhza, fi'il mudhari'nya adalah yukhzi. Mari tulis insya-Allah. Tulis sikit. Akhza, dia jadi macam ni ya. Akhza. Macam tu bentuknya. Sebutnya akhza. Fi'il mudhari'nya akan menjadi yukhzi. Macam tu fi'il mudhari'nya yukhzi. Macam tu bentuknya. Yukhzi. Yukhzi. Jadi apabila kita nak kata jangan, jangan ya, jangan, maka kita kena ambil fi'il mudhari'. Untuk mengatakan jangan, kita guna fi'il mudhari'. Jadi la apa bunyinya? La. Untuk kita kata awak, kita tambah ta tu tukar kepada ya, tu tukar kepada ta. Jadi tukhzi. Gitu. Lepas itu kita buang ya ni. Kenapa ya ni dibuang? Kerana kita nak kata jangan. So jangan, perbuatan jangan ada la depan tu. La tu dikenali sebagai la jangan, la nahiyah. Lepas la nahiyah, ingat tu ni ilmu kita yang bagus insya-Allah. Lepas la yang larang itu jangan itu, fi'il mudhari' mesti kita matikan akhir. Mesti kita jazamkan akhir, nama dia matikan akhir ya. Mana-mana fi'il mudhari' kita guna la jangan, maka kita mesti matikan akhir fi'il mudhari' itu. Kalau jangan engkau sedih, la tahzan, matikan akhir tu. La tahzan. Jangan hidup kan? La tahzan untuk eri. La tahzan. InsyaAllah tu, kalau ada huruf illah, kita kena buang huruf illah. Tanda matinya buang huruf illah, kebumikan tu huruf illah tu. Sebab huruf illah tu kita nak matikan lagi, dia terus dikebumikan dia. Jadi la tukhzi. Itulah asal maknanya la tukhzi tu insya-Allah. Jelas tu insya-Allah tu, la tukhzi. Jangan dikau keji atau menghina. Na tu adalah kami. Jadi la tukhzina, jangan engkau hina kami. La tukhzina yaumal qiyamah.
wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan dikau keji kami, hina kami, jadikan kami hina di akhirat nanti, yaumal qiyamah. Dapat tu insya-Allah. Kita sambil itu kita ulang kaji sekali apa yang kita pernah belajar sebelum ni insya-Allah. Ingat tu ilmu kita malam ni, mana-mana perbuatan yang dimulai oleh fi'il mudhari' terutama fi'il mudhari' ya, dimulai oleh la yang bermaksud jangan, maka fi'il mudhari' itu dijazamkan. Ingat tu istilah tu, dijazam. Apa maksud dijazamkan tu? Kita akan belajar kemudian insya-Allah, tapi saya terangkan supaya kita tak terkejut nanti insya-Allah. Jadi jazamkan tu maksudnya lah kita matikan akhir ya. Matikan akhir iaitu i'rab di wajazan. Jadi la tahzan, matikan akhir. Kalau ada waw nun dibuang nun. Kalau tak ada waw nun dimatikan akhir saja. La taf'al, la tahzan, la takhruj. Semua ni tu adalah dikenali, la tu dikenali sebagai la yang bererti jangan. Itu dia. Dia la jangan ni kan dia lebih kurang fi'il amar juga tapi dia menggunakan la dan fi'il mudhari'. Tapi kalau kita nak suruh, guna fi'il amar. Tapi nak larang, guna fi'il mudhari' tapi letak la jangan. La jangan tu dia akan matikan akhir fi'il mudhari' itu, macam fi'il amar juga. Itu insya-Allah tu. Dapat tu insya-Allah tu ya. Contohnya kalau kita nak kata kalau kita nak kata contohnya nazara yanzuru, contohnya kan. Yanzuru. Nazara fi'il mudhari', contoh je lah. Fi'il mudhari'nya yanzuru. Nazara yanzuru. Tengok yanzuru ni. Cuba jadikan dia fi'il amar, nazara yanzuru. Fi'il amar dia apa jadi? Fi'il amarnya kita akan kata cara nak buat fi'il amarnya adalah dengan kita buang ya dan matikan akhir. Tak boleh sebut. Jadi kita perlu sesuatu di depan ni namanya unzur. Unzur fi'lu amar. Unzur fi'lu amrin. Unzur wanzur ilal himari kaifa nunsuzuha. Tengok kepada keledai itu, bagaimana kami bangkit kembali. Yang cerita Uzair tu kan. Wanzur ilal himari. Okey, unzur, lihatlah. Kalau nak kata jangan lihat, jangan lihat. Nak kata jangan. Jangan kita mesti tambahkan la di depan fi'lun mudhari'. La. Kita nak tuju kepada siapa? Tuju kepada orang kan. Jangan engkau. Jadi tukarkan kepada ta. La tanzu. Tak boleh lagi tu. Satu lagi. Matikan hujung. Sebab kita nak larang. Larang ni macam suruh juga lebih kurang. Kalau suruh guna fi'lun amri. Kalau nak larang guna fi'lun mudhari'. Tapi matikan akhir sama dengan fi'lun amar. Tengok tu. Mati akhir sama kan? Sama kan bentuk dia kan? Cuma dia ni kekal lagi fi'il amar. Kekal ke fi'il amar insya-Allah. Itu dia. Sangat jelas insya-Allah tu Jelas jelas tu La tanzur. Nak suruh orang suruh, nak suruh orang tengok unzur. Nak larang la tanzur. Okey baik. Alhamdulillah. Baik, senang tu insya-Allah tu Okey baik. Sekarang ni kita kembali lagi la tukhzina tadi kan? Kita kembali kepada tukhzina. Jangan engkau jadikan kami hina, jangan kau hina kami, jangan kau hina kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innaka la tukhlifu. Tukhlifu tu fi'il amr ni. Tukhlifu fi'il apa kan? Kita tengok perhatikan insya-Allah supaya kita tak lupa tu. Fi'il mudhari'. Betul, alhamdulillah. First dia fi'il mudhari'. Dia sebenarnya kaedah kita nak mencari tu, kita pertama kali kita kena determine dia punya fi'il apa ni. Fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke fi'il amar. Lepas kita determine fi'il mudhari', baru kita mencari wazan dia. Wazan nombor berapa? 1 2 3 4. Lepas determine dia punya fi'il mudhari' ke fi'il amar ke fi'il madhi, lepas tu kita tahu dia punya pelaku dia siapa. Itu tiga elemen penting di dalam kata kerja dalam bahasa Arab ni. Pertama, kita kategorikan dia fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar. Yang kedua, kategori dia punya wazan nombor berapa, and then baru kita pergi kepada pelaku ni. Pelaku ni kita belum sentuh lagi secara betul-betul kan. Kita hanya lalu je setakat ni fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar saja. Pelaku ni kita ada pelajaran khas nanti insya-Allah.
Okey, kita ada pelaku tersembunyi, pelaku yang terang. Nanti insya-Allah saya terangkan nanti insya-Allah Okey, baik. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar, kemudian wazan nombor berapa dan pelaku yang siapa. Itu adalah basic dia punya kata pelaku dalam bahasa Arab. Baik. Tengok tadi tu yukhlifu tadi. Tukhlifu. Jadi tukhlifu tu fi'il. Ya, fi'lun madha? Tukhlifu. Fi'lun mudhari' daripada wazan nombor berapa agaknya tukhlifu tu. Tengok sekali lagi tukhlifu. Tukhlifu. Dua. Wazan ni dia jatuhnya tukhlifu ni. Ya ni jadi ta boleh kan? Tak masalah kan? Ta dia ya ta dan mudhari' ialah ya, ta dan alif hamzah dan nun. Ada 4 tu, anita. Jadi tukhlifu ni bukan tak lain daripada wazan nombor 2 iaitu yuf'ilu menjadi tuf'ilu. Itu kau ta. Tanda mudhari' itu ta. Jadi tukhlifu. Jadi agak apanya apa fi'il madhinya? Fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya apa? Akhlafa. Fi'il madhi mesti kita sebut akhlafa ya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya adalah yukhlifu, fi'il mudhari', maka fi'il madhi yang mesti kita sebut akhlafa. Akhlafa fi'il mudhari', yukhlifu fi'il amarnya akhlif. Akhlif. Jadi akhlafa, yukhlifu, akhlif. Fi'il amar macam itulah bunyinya fi'il amarnya. Jadi akhlafa, yukhlifu, akhlif. Tak apa, kita perlahan, kita ulang kaji sebab ada yang baru masuk, ada yang baru join kita ni. Ada beberapa orang sahabat kita yang baru join. Mungkin dia tertinggal yang sebelum ni, jadi kita perlahan sikit insya-Allah. Akhlafa fi'il mudhari'nya, yukhlifu fi'il amarnya adalah akhlif. Itu dasarnya. Jadi hari ni yang kita jumpa ni ialah tukhlifu, dia ni jatuh pada wazan fi'il mudhari' yukhlifu kan? Wazan nombor 2. Cuma dia ada ta ni, dia tambah ta. Jadi dia punya pelaku dia duduk kat sini. Ni. Duduk kat sini ta ni. Ta dekat sini, iaitu ta yang bermaksud engkau, anta, ta ni, ta dan mudhari' ni kan. Ta dan mudhari' kita warnakan biru tu, ta. Jadi tukhlifu, engkau lah jadinya. Pelaku dia tukhlifu. Okey, nak tahu makna dia, kita mesti pergi kata dasar. Kata dasarnya adalah kha, lam dan fa. Cuba sama kita pergi kata dasar dia, kha, lam dan fa. Apa maknanya kha, lam dan fa? Oh, dekat dengan kha ni juga, dekat je. Lam fa. Ni muka surat 100 kan? Sebelah ni je, muka surat 100 ni. Cuba teka mana satu perkataan kita nak agaknya. Dah jumpa dah kata dasarnya. Cuma kita nak tahu mana duduknya perbuatan yang kita nak cari tukhlifu tadi tu. Jadi duduknya ialah pada akhlafa. Ini duduknya. Ni. Ini duduknya. Akhlafa kan? Kita mengetahui kedudukan perbuatan tu melalui wazan tu. Ini wazan nombor yang atas ni wazan nombor 1. Yang ni nombor 2. Yang khallafa ini nombor 3. Ikhtalafa nombor 5. Takhallafa 8 kan. Istakhlafa ada alif sini hujung tu. Nombor 9 kan. Jadi semuanya adalah mengikut wazan ini. Jadi khalafa, akhlafa, khallafa, ikhtalafa, takhallafa, istakhlafa. Itu wazan yang ada kat situ. Fi'il mudhari' itu kena buat sendiri. Kalau wazan nombor 1 tu dibagi. Wazan nombor 2 dia kena buat sendiri. Akhlafa menjadi yukhlifu. Akhlafa fi'il mudhari'nya adalah yukhlifu. Jadi dapat itu mana akhlafa tu? Maksud akhlafa ni adalah mungkir ataupun tak tepati janji lah mana akhlafa ni kan. Akhlafa yukhlifu. Jadi akhlafa yukhlifu, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mungkiri mi'ad. Mi'ad janji insya-Allah ya, janji insya-Allah. Jadi selesai tu, alhamdulillah kita dah
ulang kaji keseluruhan doa ni. Cuma kita berhenti sekejap dekat fi'il amar. Ini dia fi'il amar. Atina. Baik. Perkataan atina ni, Rabbana wa atina. Baik. Atina ni dia punya kata dasarnya apa katanya? Fi'il amar kita katakan ni fi'il amar. Kata dasarnya apa katanya? Kata dasarnya adalah hamzah, ya, hamzah, ta dan huruf illah. Ada satu lagi. Hamzah, ta dan huruf illah. Iaitu dipanggil hamzah, ta dan huruf illah. Hamzah tahu elah. Muka surat apa tu? Tengok je muka surat. Muka surat 66. 66 ya. 66 ya. InsyaAllah 66. 66. Ini dia perkataan dia. Dua je perkataannya. Dua je. Ini saja perkataannya. Hamzah, ta dan huruf illah ya. Hamzah, ta dan huruf illah ya. Hamzah, ta dan huruf illah. Agaknya yang mana agaknya dia punya atina tu? Wazan nombor apa? Panjang sikit tu. Atina, panjang sikit hamzah tu. Wazan nombor apa agaknya? Dia datang wazan nombor 2. Jadi inilah wazan nombor 2 ni. Ata ni wazan nombor 2. Ata. Ini wazan nombor 2 ya. Baik. Cara penulisan wazan nombor 2 tu, cara penulisan dia macam ni ya, macam ni. Kalau dalam Quran Mushaf Utsmani ditulis macam ni. Ata, bacanya ialah ata. Dia sama saja. Dan modern Arabic ni dia dah buat macam ni. Ata. Dia bacaannya sama saja. Bacaannya sama saja. Yang ni dia macam hamzah ni dikekalkan hamzah. Ata. Yang ni pun sama juga, iaitu ata. Sama saja. Semuanya dikira wazan nombor 2 ya. Sama dengan af'ala, fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Ata, fi'il mudhari' apa? Ata. Itu wazan nombor 2. Wazan fi'il nombor 2. Ata, af'ala, yuf'ilu. Jadi ata, yubti. Yubti. Huruf ilah tu jangan dibariskan. Yubti. Ata, yubti. Jadi ata, macam tu. Fi'il mudhari'nya adalah yubti. Ini wazan nombor 2 ya. Wazan nombor 2 bukan nombor 1. Nombor 1 lain sikit. Ata, yubti. Yubti. Ata, yubti. Ini apa sama juga. Ata, yubti. Jadi kalau fi'il amar je, fi'il amar wazan nombor 2, dia ambil balik hamzah tu. Ingat tak, kita punya fi'il nombor 2 ni dia mesti ambil balik hamzah ni kan. Jadi ata, yubti, nak katakan fi'il amar dia mesti ni ada lagi. Apa tu? Jom sama-sama. Ambil lagi ni kan. Ni ambil lagi. Lepas tu ti. Gitu je. Gitu je. Ti. Begitu saja. Gitu saja. Ti. Ataupun kalau modernized Arabic ni, cara sebutan yang moden dia akan bunyi macam ni. Sama juga yubti. Sama je yubti. Sama je yubti. Mana hamzah? Ni. Yubti. Baik, sama je. Lepas tu dia jadi alif melentang. Ati, alif melentang. Sama sebutannya sama saja, sebutnya ati, sama je lah. Sama juga tu. Cuma ini dah jadi modernized dalam tulisan moden ya. Moden. Ata yubti ati. Ata yubti ati, sama saja ejaan dia, cara tulisan dia berbeza. Baik. Jadi dia adalah wazan nombor 2 yang memberi makna apa tu tadi tu? Memberi makna bismillahirrahmanirrahim. Kalau wazan nombor 1, ata yati, datang. Ata yubti. Fi'il mudhari' ni yubti kan? Kita bagi tahu sini kan? Mendatangkan, memberikan. Ati, fi'il amar dia ati, iaitu fi'il amar ni dibuat dengan cara membuang apa, buang huruf illah di akhir. Huruf illah di akhir. Sebab konsep kita kata tadi tu, kita buang tanda mudhari', buang tanda mudhari', dan kalau wazan nombor 2 ambil balik ni kan? Ambil balik ni dan matikan akhir, jazamkan akhir, iaitu dibuang terus.
dia punya ya. Itu kerana dia memang dah mati, maka dikebumikan jadi ati. Itulah fi'il amarnya. Maknanya datangkanlah, berikanlah. Maksudnya ati itu. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami. Na di hujung tu adalah kami. Berikanlah kami. Siapa pelaku bagi ati ni? Pelakunya adalah orang yang kita minta tu, iaitu awak lah. Awak ataupun engkau berikanlah kami. Kami itu perkataan yang lain. Dia tak kena mengena dengan, dia bukan sebahagian daripada perkataan ini, bukan. Dia memang ditempelkan saja. Ati. Nah tu ditempelkan saja, dia tak kena mengena sebenarnya. Jadi kita kembali kepada ayat tadi tu. Rabbana wa atina, wa ni dan ya, dan wahai Tuhan kami, dan engkau berikan, datangkan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kami melalui Rasulmu. Itu maksudnya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dan engkau berikanlah kami apa yang engkau telah janjikan kami melalui Rasul kami, melalui Rasul engkau tu, ala rasulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Jadi ati. Dapat perkataan ati ni. Kita hari ni kita jumpa satu perkataan yang besar dalam Quran ni, berulang beribu kali ni, ati ni. Ati ni banyak kali dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina min ati. Kalau ke zakat dia kata wa aqimus salati wa aqimus salata wa atu pulaknya. Ada waw hujung, wa atu. Letak waw di hujung. Kalau waw di hujung ni dia akan memberi makna, kalau ada waw di hujung dia memberi makna, ada waw di hujung ni dia memberi makna ramai kan. Jadi kalau campur dengan waw ni, waw ramai ni kan, dia jadi sebutnya ialah atu. Kerana atu tu ialah untuk meraihkan waw tu kan. Sepatutnya ati jadi atu. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in wa atuz zakata. Sebab itulah zakat ini daripada perkataan ata yubti, iaitu datangkan ataupun berikan. Ada dua makna, berikan ataupun datangkan zakat. Kita Melayu kita terjemahkan keluarkan zakat kan, tapi dia sebenarnya datangkan zakat, berikan zakat. Itu yang dimaksud asal tu, perkataan ata tu kan. Baik. Jadi dapatlah kita tu perkataan, insya-Allah. Kalau jumpa perkataan yang macam ni, kita kiaskanlah insya-Allah ya. Saya kita sebut sekali ini, lepas ni kita akan kiaskan. Jadi Rabbana wa atina, ya Allah ya Tuhan kami, dan engkau berikanlah kami, datangkanlah kepada kami ya, datangkan kepada kami fi'il amar. Baik, kita berpindah kepada doa lain. Rabbana Rabbana akhrijna min hazihil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Surah Nisa ayat 75. Rabbana, semua fi'il amar kat sini ya, tidak ada sebarang fi'il lain. Okey, baik, alhamdulillah. Memang kita nak tumpu pada fi'il amar pun. Jadi Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna. Sekali tengok je akhrijna ni fi'il apa ni? Fi'il amar. Mati akhir ni kan? Ya. Akhrij. Agaknya kalau fi'il amar tu wazan nombor berapa kan ya? Wazan nombor berapa kan itu? Fi'il amar dah dapat dah fi'il amar. Wazan nombor 2. Wazan nombor 2 kan? Wazan nombor 2, fi'il amar wazan nombor 2. Dapat dah, alhamdulillah. Dia duduknya kat sini. Fi'il amar wazan nombor 2. Ini kedudukannya ni. Ini. Akhrij. Na tu perkataan yang berasingan. Kadang-kadang tu na tu yang menyebabkan kita keliru tu. Na tu ialah perkataan yang berasingan. Dia hanya bertempel saja. Dia kata-kata nama dalam bahasa Quran ni banyak tempel. Ya, bertempel. Kadang-kadang tu kitab menjadi kitabi. Jadi banyak benda tempel. Kitabuna ditulis sekaligus. Baik. Jadi akhrij kat sini lah. Wazan ni ialah akhrij. Jadi wazan nombor 2 akhfa'il. Cuba kita undur sikit jadi fa'il mudhari' dia apa dia?
مضارع Yuf'il. Jadi يخرج bukan ya. You. Yukhriju. Masuk sekali lagi. Yukhriju. Sekali lagi. Akhrij. Tu kita gustan tu. Kita gustan tu kan. Akhrij jadi undur belakang yukhriju. Undur lagi fi'il madhi akhraja. Itu dia sekali lagi. Akhraja fi'il mudhari', yukhriju fi'il amarnya akhrij. Rabbana akhrijna. Nah, ujung tu adalah dia bukan pelaku tu, dia perkataan yang berbeza, yang lain, perkataan lain. Kami, keluarkanlah kami. Dia akhraja, yukhriju, akhrij. Ru'nya adalah kharaja. Wazan nombor 2 akan ada makna ni kalau pergi kamus kita, insya-Allah. Kita merujuk pada kamus kita. Kharaja 98. 98 ya. 98. Akhraja, kharaja. Ini dia. Kharaja fi'il mudhari' ni yakhruju. Yang ni tak nak nombor 1, tak nak ni. Ni nombor 1 tak nak. Kita nak nombor 2 juga. Ini nombor 2-nya akhraja. Maka fi'il mudhari'-nya tak ada kat situ. Yukhriju fi'il amarnya. Fi'il mudhari' yukhriju. Fi'il amar pun kena buat sendiri juga, iaitu akhrij, mengeluarkan. Mengeluarkan. Akhrijna, keluarkanlah kami. Mengeluarkan. Jadi keluarkanlah kami. Akhrijna jadi keluarkanlah kami. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan, keluarkanlah kami min hazihil qaryah, dari kampung ini, bandar ini, az-zalimi ahluha, yang zalim penduduknya yang zalim. Waja'al lana, baik. Jadi akhrijna dah faham kita insya-Allah tu. Daripada akhraja fi'il madhinya, yukhriju fi'il amarnya akhrij, keluarkanlah. Waj'al lana min ladunka waliya. Waj'al fi'il amar juga. Daripada cuba sebut ini senang. Jadi ja'ala fi'il mudhari'nya, yaj'alu fi'il amarnya ij'al. Sekali lagi insya-Allah. Ja'ala, yaj'alu, jadikan, dan jadikan untuk kami min ladunka, daripada sisimu, waliya. Waliya. Waj'al lana min ladunka nasira, pembantu. Wali ni adalah pemerintah, wali ataupun kekasih, ataupun orang yang menguasai kita tu namanya waliya. Okey, baik. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati az-zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasir. Surah Nisa 75 kan. Boleh rujuk tafsir nanti insya-Allah ya. Dekat mana doa ni disebut oleh apa nama ni dalam Quran tu. Disebut dalam Quran tu cerita apa. Baik. Selesai. Kita pergi kepada doa lain. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Baik. Wasi'a ni fi'il apa ni? Wasi'a. ماضي Fi'il madhi. Dapat ada tu wa. Kata rasanya adalah waw sin ain. Wasi'a. Fi'il madhi. Maknanya Tuhan kami telah meluasi, kulla syai'in, telah meliputi, telah meluasi setiap perkara itu dengan ilmunya. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Wasi'a tu fi'il madhi. Sebab itu kita kata ilmu Tuhan ini fi'il madhi. Ilmu Tuhan ni Tuhan dah tahu dah, walaupun benda tu belum berlaku lagi, sedang berlaku, setelah berlaku lagi lah dia tahu. Jadi sebab itulah ilmu Tuhan ni wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. 'Ala Allahi tawakkalna. 'Ala Allahi tawakkalna. Tawakkalna tu fa'il apa agaknya? Bagi ulang kaji kita. Tawakkalna. Fa'il mudhari' ya. Fa'il mudhari', tawakkalna. Fa'il mudhari'. Bukan fa'il mudhari' tu. Fa'il tidak ada fa'il mudhari' macam tu. Dia adalah fa'il madhi. Fi'il madhi, bukan fi'il mudhari' tu. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Na tu dia adalah pelaku tu. Na tu adalah pelaku kan.
Na tu adalah pelaku. Macam mana kita nak tahu na tu pelaku? Biasanya na pelaku ni dia dia ada fa'il ni dia fa'il madhi kan. Dia adalah fa'il madhi daripada wazan nombor 8. Tawakkalna. Kat sini duduknya. Tawakkala. Ni duduk kat sini. Tawakkala ni dari tambah dengan na di akhir tu dia menjadi macam ni bentuknya na ni kan. Sebelum dimatikan jadi na ni kan. Jadi dia punya pelaku dia kami. Jadi dia punya fa'il madhi ialah tawakkala, iaitu tafa'ala. Jadi dia fa'il madhi wazan nombor 8, pelakunya adalah kami. Kata dasarnya ialah waw, kaf, lam. Jumpa nanti insya-Allah. Bagi nombor 8 dia macam bertawakal. Jadi alallahi tawakkalna, ke atas Allah jua tawakkalna. Tawakkalna fi'lun madhi, kami pelakunya. Alallahi tawakkalna, kepada Allah jua kami bertawakal. Itu fi'il madhi tu, bukan fi'il mudhari' ya. Nampak kenapa kita kata fi'il madhi tu? Insya-Allah. Dia daripada perkataan macam ni. Perkataannya macam ni. Tawakkala. Dia waw kalam kan, waw kaf dan lam. Jadi dia punya wazan nombor 8-nya tawakkala. Tawakkala macam ni ya. Tawakkala. Fi'il mudhari' apa dia? Fi'il mudhari'. Ya tawakkalu. Tawakkala. Sekali kita sebut tawakkala, fi'il mudhari'nya ya tawakkalu, iaitu wazan nombor 8, kata dasarnya waw, kaf dan lam. Kita tengok, takut tak ada dalam buku tu. Jom tengok jom. Tawakkala tu muka surat apa? Kita tengok. Tawakkala. Ada muka surat, ada bab waw. Muka surat apa? Jauh sikit belakang tu. Kita tengok. Waw, kaf dan lam Kaf lam. Kaf dan muka surat apa? lam. Muka surat 204. 204 204. Ini dia perkataannya, waw, kaf dan lam. Waw, kaf dan lam. Wakkala ni wazan nombor 3. Wakkala wazan nombor 3. Wazan nombor 8 ialah tawakkala, iaitu wazan nombor 8. Tawakkala ni wazan nombor 8 ni. Tawakkala. Itu dia. Jadi tawakkala fi'il mudhari'nya ya tawakkalu. Tawakkala ya tawakkalu. Apa maksud tawakkala tu? Ya tawakkal. Ya. Kita bahasa Melayu kita pakai juga tawakkal ni kan. Ya. Dia asal tawakkal ni ialah wakil kan. Wakil kan. Wakil kan. Maksudnya kita wakilkan Tuhan. Soalannya kita nak buat sesuatu tu, kita tak apalah, berlaku tak berlaku, kita wakilkan Tuhan yang menentukan. Kerana kita soalannya menyerahkan kepada Tuhan untuk kepada Tuhan dah, pada Tuhan. Tawakal lah, serah pada Tuhan, pada tawakal. InsyaAllah. Dulu kebetulan dulu dekat Mekah tu ada satu ejen buat bayar bayar dam. Ejen untuk bayar dam. Orang pergi umrah kena bayar dam kan. Jadi ejen itu dia punya tagline dia. Cantik sana tagline dia. Tagline dia macam ni. Kita tulis insya-Allah. Tagline dia, wakil na wa tawakkal. Agaknya apa yang maksudnya tu? Wakilna. Wakilna wa tawakkal. Cuba tengok mana tu. Nanti saya tengok kat Google kau ada kok dia punya website dia tu. Ada kata ada rasanya website dia. Wakilna wa tawakkal. Tak menjadi haram tu, ada satu tu wakilna ya tawakkal. Tak ada pulanya. Wakilna. Tak ada. Tak apa. Apa maksud wakilna wa tawakkal ni katanya? Wakilna tu apa maksudnya, wakilna wa tawakkal? Ini pun fi'il amar ni. Wakilna ni fi'il amar juga. Ni fi'il amar. Wakil tu fi'il amar. Tawakkal pun fi'il amar.
Bezanya adalah wakil itu ini fi'il amar daripada wazan nombor apa? Wakilna tu. Ini fi'il amar datang daripada wazan nombor nombor 3 kan? Ini nombor 3. Yang ni daripada fi'il amar daripada wazan nombor 8. 8 kan? Yang ni nombor 3 kan? Ini fi'il madhi dia wakkala, fi'il mudhari'nya yuwakkilu, fi'il amar ialah wakil. Okey, yang ini fi'il amar daripada tawakkala, fi'il mudhari'nya yatawakkalu, fi'il amarnya tawakkal. Okey, jom kita tengok dia punya makna dia. Jom tengok makna dia. Makna dia wakkala maksudnya Wakilkan. Jadi kalau kata wakilna, yang ni maksudnya Bukanlah kepada kami. engkau wakilkanlah kami dan Dan tawakkal. Tawakkal tu fi'il amar dan engkau bertawakal lah. Maksudnya kami ni ejen yang tolong anda buat tunaikan dam, tunaikan azar sebagainya lah. Wakilkan kami buat, lepas tu Dan serahkan. tawakal je lah kepada Allah. Kami buat tak apa. Bukan gitu maksudnya. Seseorang kamu wakilkan kepada kami dan tawakal. Tu maksudnya. Cantik ayat tu. Lepas sekarang saya ingat. Wakil tawakal. Pandai tagline dia. Wakilna wa tawakkal. Maksudnya serahkan kami semua, selesaikan benda tu, bagi tahu je nak berapa ekor kambing. Kemudian Beres. kamu jangan fikir apa lagi, dah tawakal je. Kalau kita fikir bukan nanti betul dia buat tak ni ya. Tawakal je lah. Itulah ceritanya. Nanti ayat tu tagline dia. Syarikat yang uruskan dam. Baik. Wasi'a rabbuna kulla syai'. Tapi kat sini bukan tawakal tu, bukan ini bukan fi'il amar ni. Ini adalah fi'il madhi. Ni menjadi apa? Menjadi pelaku dia. Kepada Tuhan, 'alallahi tawakkalna. 'Alallahi tawakkalna, kepada Tuhan kami telah bertawakal, kepada Allah kami telah bertawakal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah. Ada satu perbuatan kat situ, iaitu iftah sebutnya iftah, bukan aftah ya, sebut iftah. Iftah agaknya fi'il amar daripada wazan nombor fi'il amar daripada wazan nombor 1 ya. Fi'il amar daripada wazan nombor 1, iaitu iftah dekat sini. Jadi iftah dekat sini duduknya. Rabbana iftah, daripada perkataan, cuba kita dapatkan perkataan dia. Fataha fi'il mudhari', yaftahu fi'il amarnya iftah. Ya Allah, engkau bukalah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin. Perkataan buka ni banyak makna dalam Quran. Bukakan, lapangkan, berilah kemenangan, buka jalan. Kalau bergaduh sama sendiri, iftah tu maksudnya selesaikan masalah kami. Itu iftah. Cukup banyak makna iftah ni kan. Fataha yaftahu iftah. Kaum kita bergaduh sama sendiri, iftah ya Allah. Maknanya bukalah supaya berdamai. Itu makna iftah juga. Cukup mana iftah ni. Baik, itu fi'il amar juga. Yang ni, Rabbana afrigh alaina, surah Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Tawaffana ni kita dah jumpa gitu. Tawaffa kan. Tawaffana tu daripada wazan nombor 8. Ru' ni ialah waw, fa dan ya kan. Tawaffa fi'il mudhari' ya tawaffa fi'il amarnya tawaffa, buang ya ujung. Wafatkan kami dalam keadaan, wafatkan kami sebagai orang yang muslimin. Baik, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, engkau afrigkan ke atas kami kesabaran. Macam mana tu afrigh tu? Afrigh ni adalah fi'il amar. Macam mana tahu fi'il amar? Satunya dia mati akhir hujung kan. Mungkinlah ya, kita tahu tu. Kita boleh agak-agak je lah. Afrigh dia tak ada fi'il, dia kalau kita tengok sekarang ni, kalau afrigh ni nak kata fi'il madhi tak boleh, sebab fi'il madhi macam ni kan. Afragha kan. Fi'il mudhari' mesti dia ada tanda mudhari', tak ataupun ya ataupun apa kan.
Okey, baik. Afrigh, mungkin sini duduknya. Tengok tu sebiji macam ni pattern dia. Jadi afrigh. Betul lah. Afrigh sebiji macam tu. Kan? Yang amal tu macam nombor 2 kan? Cuba undur belakang. Undur belakang. Afrigh. Apa fi'il mudhari'nya? Yufrighu kan? Yufrighu. Biru. Yufrighu. Fi'il madinya? Fi'il madinya? Afro. Afragha. Sekali lagi insya-Allah. Afragha mudhari' yufrighu fi'il amr afrigh. Afrigh. Nampak fi'il amr untuk wazan nombor 2. Ingat tu insya-Allah kita kena ambil kembali hamzah tu. Ambil kembali. Khas untuk nombor 2 sahaja. Rabbana afrigh alaina sabra. Afrigh. Kita pergi pada kamus kita kata rasanya farinagha kan? Farinagha, farinagha. Farinagha muka surat berapa? Farinagha 162. 162. 162. 162. Faragha. Ini dia. Ini dia perkataan yang nak cari ni. Kita nak wazan nombor 2 ingat tu. Jangan jumpa terus tangkap ya. Dia tak macam bahasa kamus bahasa Melayu atau bahasa Inggeris kan. Terus jumpa perkataan terus tangkap. Tak boleh. Dia dalam bahasa Arab ni kita kena jumpa perkataan tu jangan terus tangkap. Cek dulu wazan nombor berapa. Cek dulu. Kalau terus tangkap memang makna tu lain. Bahasa Inggeris kalau nak cari tu terus jumpa terus. Bahasa Melayu macam tu juga. Tak pernah fikir wazan dah. Ni tak boleh ni. Faragha wazan nombor 1 kan? Faragha wazan nombor 1. Faragha yafrughu wazan nombor 1. Dalam Quran. Faragha maksudnya selesai kan? Faragha kan? Selesai. Faragha. Fa iza faraghta fansab. Al-Quran kata fa iza faraghta. Bila engkau dah selesai fansab. Jadi afragha itu wazan nombor 2. Afragha ada dua makna. Afragha yufrighu tu ada dua makna wazan nombor 2. Satu afragha ni maksudnya kosongkan. Satu lagi tuangkan. Kosongkan ataupun lah cawan tu ada air kan. Cawan tu ada air. Kalau kita kata tuangkan lah. Apabila tuangkan tu maksudnya Habis. kita kosongkanlah tu. Gitulah. Kosongkan. Menuangkan ataupun mengosongkan. Baik. Afragha fi'il mudhari'nya fi'il mudhari'nya afragha, fi'il mudhari'nya yufrighu, fi'il amalnya adalah bukan ifrid. Afrigh wazan nombor 2. Kekalkan hamzah tu. Sekali lagi insya-Allah. Afragha yufrighu, fi'il amalnya afrigh. Mesti gitu. Mesti gitu ya. Jangan kata ifrigh. Kalau kata ifrigh silapnya pergi pada wazan nombor ataupun tak ada makna langsung. Tak ada makna. Sebab wazan nombor 1 dia jadi faragha yafrughu ufrugh kan. Jadi mesti afragha yufrighu afrigh. Di sana kita pergi berdoa ni. Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan, Engkau tuangkan ke atas kami sabra, kesabaran. Oh ya Allah, tuangkan kesabaran ya. Kita sebab itulah orang kata saya dah habis sabar. Saya dah habis sabar. Jadi apabila habis sabar, kita perlukan Tuhan tuangkan sabar tu. Tuangkan sabar tu. Dia macam kita kata macam bahan bakar. Panggil bahan bakar pulaknya ya. Benda tu sebab tu dalam bahasa Melayu pada bahasa Arab ada dia kata aku dah hilang sabar. Aku dah habis sabar. Habis sabar tu maksudnya kita memerlukan sabar lagi. Kita minta Tuhan apa? Allah ya Rabbana afrigh alaina sabra. Tuangkan lagi sabar tu pada kita. Tuang lagi. Sebab dah habis dah dia punya bahan api untuk sabar tu. Tuang. Cantik kata doa ni, memang cantik sangat. Cantik ya. Sebab dia sabar ni sebenarnya tenaga. Kalau kita sampai tahap kita habis sabar tu, maknanya tenaga sabar tu habis dah. Jadi kita minta Tuhan supaya afrigh. Maksudnya afrigh tu tuangkan sabar tu. Jadi dia angkat sabar tu macam air. Ya, subhanallah.
Rabbana afrigh alaina. Nanti ya. Dia punya makna tu, afrigh alaina sabra. Ustaz, Ya, afrik tu adakah ala tu pasangan untuk verb afrik atau dia memang afragha ala. Memang afragha ala. afrawa ala macam Ingat tak cerita ni, cerita Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Ni cerita ni, cerita kat surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tu. Sadda. Ufrigh alaihi qatra. Ufrigh alaihi. Ni. 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 Surah Surah Al-Kahfi. Ini tapi kita baca kan. Okey, mari kita baca sama insya-Allah. Atuni zubaral hadid. Ini Zulkarnain. Ya, Zulkarnain ya. Apabila dia nak bina satu dam, nak bina dam untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj tu masuk ke kawasan tu, dia kata atu. Lepas tak ada apa jumpa atu tadi. Ati maksud ati. Atu. Berikan aku, kan? Datangkan kepadaku. Berikan aku zubaral hadid. Hadid tu besi kan? Zubar ni ketul-ketul. Zubar ni ketul-ketul. Apa tu? Zubar ni ketulan apa nama ni, besi. Hatta iza sawa tu maknanya sama. Sawa tu sama. Bila dah sama Sarafain ni antara dua tebing tu, nak buat dam kan, dia kena dua bukit. Jadi dua bukit Sarafain tu, apabila dah apa nama ni, ketul-ketul besi tu dah sampai aras bukit tinggi tu, qala fukhu, hembus. Maknanya hembus api lah, maknanya bakar api, menyalakan api. Hatta idza ja'alahu naran, bila dah jadi api tu, bila benda tu dah jadi api, terbakar habis tu, qalu atuni, bawa pada aku, ufrigh alaihi qitra. Ufrigh, ini ufrigh ni dia fa'il apa ni? Tadi afrigh kan, Rabbana afrigh, yang ini pula ufrigh. Ni bagi depan pula ni, ni. Ni fa'il apa katnya tu? Fa'il apa tu? Mudhari'. Itu fa'il mudhari' yang merujuk kepada saya. Dia datang daripada wazan ni. Afragha. Ni datang daripada sini, Afragha yufrighu. Dekat sini. Afragha yufrighu. Cuma ya ni ditukar kepada hamzah untuk mengatakan saya. Mana nak kata saya? Letak hamzah kan? Jadi hamzah ni saya. Jadi jugalah sebab dia ya memang you. Jadi ufrigh. Ufrigh maknanya aku tuangkan. Ini sebab itulah kita kata ufrigh, aku tuangkan ke atasnya qitra. Ufrigh alaihi qitra. Qitra tu tembaga. Jazam ni kalau mudhari' yang tu tanpa ada amil. Macam mana je? Kalau ufrigh tu kalau mudhari', tapi dalam hal ni dia jazam di hujungnya. Jazam di hujung tu sebab dia jawab amar. Nanti kita belajarkan i'rab nanti insya-Allah dia jawab pada amar, Jawab. Kalau kita kata jawab amar ni maksudnya jawab pada fi'il amar. Kata bawakan saya tembaga itu. Bawakan saya tuangkan. Jadi jawab tu. Maknanya kalau kau bawa kepada saya tuangkan. Jadi dia jawab pada amar. Kita akan belajar nanti kemudian insya-Allah tu. Kemudian tu kan kita belajar dekat i'rab nanti lalas nanti insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur. Dia sempat sampai ke situ insya-Allah. Tu ufrigh. Jadi apa tu? Itu fa'il apa tu? Fa'il tadi tu ufrigh tadi fa'il dalam surah Kahfi itu surah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Ufrigh. Dan dekat sini pula ni afrigh. Fa'il amar. Kadang-kadang tu i'rab tu dia mengganggu kita kan, jadi kita jadi keliru. Macam mana ni fi'il madhi, fi'il mudhari' ni sekali mati sekali tak mati. Jadi dia keliru. Sampai kita belajar i'rab nanti baru kita rasa macam begitu rupanya. Baru nampaknya. Untuk sementara ni itulah. Wazan berapa Ustaz? Ya. Ufrigh tu wazan berapa Ustaz? Ufrigh tu wazan nombor 2 juga. Ufrigh tadi. Ufrigh tadi wazan nombor 2. Wazan nombor 2 iaitu afragha yufrighu. Sama juga. Mana tuangkan juga. Bawakan ia kepada aku tuangkan. Aku nak tuangkan atasnya qitra.
Qitra tu tembaga. Afrigh alaihi qitra. Ini nak tuangkan tembaga. Maknanya besi tu dibakar, kemudian dia jadi benteng kan. Jadi nak kuatkan lagi besi tu yang besi yang apa ni, yang cair tu dituangkan tembaga dalam tu. Jadi semakin kuatlah. Itu jadi afrigh alaihi qitra. Tak apa, itu kita kembalikan pada ayat ni. Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan, Engkau tuangkan ke atas kami kesabaran. Dan wafatkan kami sebagai orang Islam. Afrigh alaina sabra. Allahumma afrigh alaina. Kalau kita hilang sabar, kita sebut Allahumma afrigh alaina sabra. Allahumma afrigh alaina sabra. Afrigh, tuangkan. Cantik kan dia punya afrigh alaina sabra tu masuk di dalam tu. Wahai Tuhan, Engkau tuangkanlah. Jadi seolah-olahnya sabar tu adalah tenaga yang perlu kita masukkan selalu supaya kita boleh sabar. Masya-Allah. Baik. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Perkataan ighfir itu macam ighfir dah lalu jumpa dah. Itu wazan nombor 1 kan. Sebut fi'il madinya ghafara. Fi'il mudhari'nya yaghfiru. Fi'il amalnya yaghfir. Wazan nombor 1 tak ada masalah. Jelas. Ighfir. Cuma kalau ada rabbi, ada perkataan besar lagi depan tu, dia terus melangkah. Rabbighfir. Gitu. Tak boleh baca Rabbi ighfir, tak boleh. Dia kena langkah tu hamzah wasal tu. Sebab hamzah wasal tak ada sebenarnya. Qala rabbighfir. Itu je. Rabbighfirli wa li akhi. Wa adkhilna fi rahmatika. Adkhilna. Agaknya adkhilna ni wazan nombor berapa ni agaknya? Dakhala juga jadi wazan nombor. Adkhilna. Jadi akhrijna kan? Rabbana akhrijna min hazihil qaryati zalimi ahluha. Tapi ini adkhilna. Pur wazan nombor 2. Cuba sebut fi'il madinya. Adkhala. Fi'il mudhari'nya yudkhilu. Fi'il amalnya adkhil. Tak apalah, tak payah tengok tu. Dah tahu dah banyak kali jumpa je dakhala tu. Masukkan kami. Wazan nombor 2 masukkan. Wazan nombor 1 masuk. Wazan nombor 2 masukkan kami fi rahmatika, ke dalam rahmatmu. Masukkan aku dalam rahmatmu. Maknanya beri rahmatlah. Seolah-olahnya rahmat itu satu tempat yang aman. Kita minta Tuhan masukkan kita dalam rahmat tu, dalam rumah rahmat tu. Ya Allah. Al-Quranul Karim ni, kalau kita untuk pengetahuan kita lah, nanti sampingan kita kan, Al-Quranul Karim ni dia punya apa nama ni, ayat-ayat dia ada makna dalam tu sebenarnya. Kalau kita fikirkan tu, kalau ambil terjemahan tak nampak benda tu. Wahai Tuhan, afrigh alaina sabra. Contoh tadi kan, wahai Tuhan, Kau tuanglah kepada kami kesabaran. Jadi dia nak bagi tahu bahawa sabar ni dia memerlukan tenaga, memerlukan bahan bakar. Jadi kalau kita sebab tu kita habis sabar, kering dah tak sabar lagi dah. Maknanya kita minta Tuhan supaya masukkan lagi dia punya tenaga untuk kita sabar tu. Seseorang yang sabar tu macam tu. Begitu juga dengan rahmat Tuhan ni, macam satu tempat macam satu tempat fi rahmatika, kau masukkan kami ke dalam rahmat Engkau. Masya-Allah. Seolahnya macam tu. Seolahnya tempat rahmat tu macam tempat gitu ya. Wa adkhilna fi rahmatika. Cantik ayat dia. Masukkanlah kami di dalam kawasan rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin. Masya-Allah ya. Dia adkhilna. Jadi adkhilna tu fi'il amar daripada adkhala yudkhilu, fi'il amarnya adkhil. Selesai ayat insya-Allah tu. Itu saja perbuatan kat sini. Baik. Kita tolong bezakan. Ya. Tolong bezakan kalau misalnya madi ada khala. Jadi bila jadi pelakuna jadi ada khalna. Betul? Khalna. Pelaku Okay, tu fa'il madi. Jadi tapi yang ini tadi ada khilna, makna fi'il amar campur dengan na. Na tu dijadi perkataan lain. Perkataan lain lah. Jadi maknanya bukan pelaku lah di sini kan. Bukan. Amar kan. Ini pelaku dia adalah engkau. Engkau kan. Engkau. Sebab kalau dia fi'il amar jadi ada khalna, kha di mana atas kan? Ada khalna. Kami sudah masukkan jadi ada khalna, fi'il madi ada khala tambah dengan nun untuk sebagai pelaku jadi ada khalna. Itu fi'il madi. Kalau kata ada khilna, dah pattern dah lagi dah. Dia punya dah jadi wazan nombor 2 juga tapi fi'il amar. Ada khilna. Beza dia kadang-kadang tu baris je kan? Kha je.
Sebab itulah timbulnya letak baris tu. Sebenarnya bahasa Arab ni tidak ada baris. Bahasa Arab ni bahasa Arab tidak ada baris. Tapi timbul barisnya apabila bahasa Al-Quran ini tersebar di Parsi, di negara-negara bukan Arab, di Turki sebagainya, tersebar benda tu menyebabkan orang-orang yang bukan Arab ni nak baca Quran. Takkan ada nak belajar macam kita ni kan. Jenuh ya. Tak semua orang boleh sanggup belajar macam kita ni. Jadi nak tak naknya diletakkan baris supaya orang boleh baca walaupun tak tahu makna dia apa sebagainya, boleh baca sebagai ibadat dan tak salah. Jadi orang baca adkhilna, kalau letak macam tu tanpa baris, orang akan baca adkhalna kan. Daripada nak suruh jadi past tense. Tengok bayangkan. Makna dah lari dah. Jadi itulah di antara punca Al-Quran itu dibariskan. Kerana mengelakkan daripada tersilap baris. Sebab sikitnya punya pasal saja, Adkhalna fi'lun madhi, kami telah masukkan. Adkhilna, engkau masukkan kami, jadi fi'il amar. Sikit pun pasal. Okey, baik, insya-Allah je. Boleh tuan je? Boleh ya? Okey, faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Surah Yunus. Baik. Ini kalau kita tengok kan, tawakkalna ni fi'il apa kan ni? Tawakkalna ni tak merah kan ni, maknanya sama ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' kan? Tawakkalna fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Daripada tawakkala ya tawakkalu campur dengan na, tawakkalna fi'il madhi, pelakunya kami. Kepada Allah, ke atas Allah kami berserah. Alallahi tawakkalna ni dalam surah, dalam duit dolar Amerika dia tulis kan, in God we trust. Alallahi tawakkalna tu. Terjemah Melayu, terjemah Melayu, terjemah Arabnya Alallahi tawakkalna. In God we trust. God we trust dalam dolar Amerika kan. Dolar Amerika tu in God we trust, maksudnya Alallahi tawakkalna. Kami percaya pada Tuhannya. Buatlah apa Tuhan buat, apa saja pun. Alallahi tawakkalna. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. La taj'alna fa'il apa tu? Taj'alna fa'il apa tu? Kalau fa'il amar ya mesti ij'al kan tadi kan. Ini bukan fa'il amar, ini fa'il mudhari'. Ta ada tu, ta tanda mudhari' tu. Ta mudhari' ni kan? Ta mudhari' tu. Jangan. Oh, taj'al, matikan akhir. Ja'ala fa'il mudhari'nya yaj'alu. Fi'il amalnya ialah ij'al. Tapi ini bukan fi'il amal, ini fi'il mudhari'. Ta tu ialah engkau, dia menjadi fi'il mudhari'. Dia punya ta, tanda mudhari' ta di ujung tu. Maknanya di pelaku dia engkau. La taj'al. Jadi engkau jangan jadikan kami. Ini fi'il mudhari' tapi ada la di awalnya. La jangan kan? Kita kata tadi kalau la jangan, fi'il mudhari' akan jadi apa? Angkat. Sebut sekali insya-Allah jazam ni. Ingat insya-Allah depan ni kita akan belajar lagi tu jazam. Apa maksud jazam? Fi'il mudhari' itu akan dimatikan akhir. Kalau ada waw nun, dibuang nun. Kalau ada huruf illah, Hilangkan. dikebumikan. Sebab huruf illah tu pada mati pun dikebumikan. Kan? Dikebumikan kan? Jadi la taj'alna ya rabbana, yang wahai Tuhan kami, janganlah kau jadikan kami fitnah kepada orang zalim. Fitnah kepada orang zalim. Wa najjina. Ini wa najjina ni kita merahkan kerana dia fi'il amar. Jom kita sama kita fikirkan najjina ni macam apa agaknya dia punya perkataan, dia root dia wajan nombor berapa. Ni fi'il amar, kita katakan fi'il amar. Cuma nak tahu dia punya root ni apa je agaknya rootnya. Rootnya lah sebelumnya. Nun, Nun, jim, u'elah. betul. Nun jim huruf illah. Sebab kalau huruf illah ni sentiasa menjadi mangsa buang. Huruf illah ni ingat ya, dia sentiasa menjadi mangsa buang. Mangsa buang. Tengok tadi tu kalau mati, nak matikan dia, terus buang terus kan. Nak jadikan dia fi'il amar, matikan akhir. Kalau huruf illah dibuang. Jadi kemungkinan besar huruf illah yang dibuang. Jadi nun jim sahaja dia tak lengkap. Jadi mesti dia nun, jim dan missing sesuatu, iaitu huruf illah, sama ada waw ataupun ya. Jom kita tengok insya-Allah. Dan boleh menyamar sebagai alif. Sama-sama kita tengok insya-Allah. Ya, nun 190. 190. Baik. Ini dia. Wow. Mungkin wow.
Nun jim waw ya. Nun jim waw. Naja. Okey, Najah ni wazan nombor 1 ni, Najah ni. Najah nombor 1. Okey, najah. Ini anja. Wa idh anjaynakum min ali fir'aun. Wa idh najaynakum. Najayna. Kan dalam Quran kan najayna ada, anjayna ada dua kan. Yang ni kalau anja ni wazan nombor 2. 1 2. Najah ni wazan nombor 3. Jadi kita tengok wazan tu. Jadi kalau najah ni yang sini, kalau anja ni ke sini, kalau najah 3. okey, jadi najah, anja, najah. Jadi duduk kat sini lah. Maknanya menyelamatkan. Wa idh najaynakum min ali fir'aun. Najaynakum. Dia kalau wazan nombor 3 dan nombor 4 tu disama makna. Contohnya anja menyelamatkan, najah pun maknanya menyelamatkan juga. Tapi yang nombor 3 tu lebih ekstrim. Itu kaedah dia. Itu kaedah dia kan. Yang ada sabdu tu lebih ekstrim sebab dia double tengah. Double maknanya ekstrim, double jim tu. Contohnya kita kata kalau sama makna. Contohnya anja menyelamatkan juga. Najah pun menyelamatkan juga. Jadi mana yang ekstrimnya? Mana yang lebihnya? Najah. Sebab itulah kita tak tahu terjemah apa. Terjemah yang pertama, anja menyelamatkan. Yang kedua, mungkin maknanya kerap kali menyelamatkan dan sebagainya. Wa najayna wa idh najayna, ketika kami kerap menyelamatkan kamu daripada kezaliman Firaun. Banyak kali Tuhan selamatkan Nabi Bani Israel daripada kezaliman Bani Firaun tu. Najayna kan. Jadi najja, fa'il mudhari'nya yunajji. Yunajji fa'il madhi. Najja fa'il mudhari'. Yunajji fa'il amalnya. Kita tulis sekali insya-Allah. Tulis sekali lagi. Fa'il amalnya najja fa'il madhi. Najja. Dia jen macam ni, najja. Najja fa'il mudhari'nya yunajji. Gitu. Ini baca yunajji ya. Ini sabdu ni ini modernisasi Arabic ni. Komputer dia macam tu dia tulisnya. Okey, yunajji. Jadi fi'il amalnya ialah caranya ialah kita ambil fi'il mudhari'. Ambil fi'il mudhari' ni kita buang ya kan? Buang ya sebab ya ada mudhari'. Lepas tu, lepas yang kedua, kaedah dia matikan akhir kan? Jazamkan akhir tu. Apa maksud jazamkan akhir tu? Matikan. Kalau ada huruf illah, kebumikan. Buangkan. Itu jadinya. Najji. Jadi najji. Ini yang perkataannya najji. Dan na ni tak termasuk na tu. Na tu jadi kami, sebenarnya perkataan lain tu, pisah tu. Dan engkau, sebab fi'il amal dia punya pelaku dia engkau kan? Fi'il amal pelaku dia engkau. Dan engkau selamatkanlah kami. Birahmatika dengan rahmat engkau daripada orang-orang yang kafir. Wa najjina, selamatkanlah kami. Wa najjina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman 'ala 'ilmina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Jadi cukup itu insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.